Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashid umurina wa a'idhna min shururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Ahlan kepada sahabat-sahabat semua, apa khabar? Selamat petang. Kita bertemu dalam program Sejarah Mekah siri yang ke-13 bersama dengan saya Umar Aziz. Program yang kita buat khas bersempena dengan musim haji dan juga bersempena dengan ingatan ke atas Baitullah Kaabah. Ini adalah tahun yang kedua tidak ada jemaah daripada luar yang dibenarkan untuk hadir. Moga-moga Allah jemput kita lagi dan lagi. Amin ya rabbal alamin. Ahlan kepada semua sahabat-sahabat Nur Hayati Yahya, Ninda Anis, Gali Spirit, Rohida Abdul Rahman, Kamiza Muhammad Amil, Ummi Zaihadi, Farida Hasan, Muhammad Said Afiq Awang, Samzia SBT, Nurazia Mota, Irma Mas, Bunga Lawang, Elvira, Hashimah Uthman, Laila Umar, kemudian Rozia Ma'aruf, Rozana Aziz, Fauzia Muhammad Yusof, dan juga Zuraida Siddiq, Nurahim Sharif, serta Rozana Aziz, Rosnah Ismail, dan juga Ija Rahman, Zakia Muhammad Nin, Aminah Hitam, Nazifa Abdullah, Mu'uda Ahmad, Nurani Ahmad, Nurizita Arifin dan Aisyah Uthman. Ahlan kepada semua. Apa kata kita mulakan pertemuan kita dengan sama-sama kita perbetulkan dahulu niat. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'ai ila al-huda wa dalalati ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon jasa baik sahabat-sahabat untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas dan juga tag rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Lalu pada hari ini, pada siri yang ke-13 ini, kita masih lagi nak sambung beberapa perkara tentang Baitullah, tentang Kaabah. Dan insya-Allah selepas itu kita akan masuk pada tajuk yang baru, insya-Allah. Maka kata penulis buku, semalam kita telah berkongsi berkenaan tentang pintu Kaabah dan tulisan yang ada pada sekitarnya. Hari ini kita nak mula masuk berkenaan dengan kunci Kaabah. Kunci Kaabah. Apakah, siapakah yang memegangnya dan bagaimanakah bentuk dan juga daripada sudut tulisan-tulisan yang ada padanya. Maka di sini dibawakan dengan tajuk kunci Kaabah. Lalu kunci melambangkan orang yang pada waktu itu menguruskan Kaabah dan juga pada waktu itu melambangkan orang yang perlukan izinnya untuk siapa yang masuk ke dalamnya. Maka di sini kata penulis buku, pengurusan Kaabah pada zaman sebelum ini adalah bermula daripada Nabi Allah Ismail alaihi salatu wassalam. Nabi Allah Ismail menguruskan Kaabah sehinggalah ketika mana beliau meninggal dunia, maka diuruskan oleh anaknya, oleh anak-anaknya. Kita telah belajar dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum, selepas kematian anak-anak Nabi Allah Ibrahim, maka penduduk yang menumpang di Mekah pada waktu itu, iaitu bangsa Jurhum, mereka telah mengambil alih urusan Baitullah Kaabah, termasuklah urusan kota Mekah. Mereka telah mengambil alih, mereka telah merampas.
semenjak daripada kematian anak-anak Nabi Allah Ismail yang menguruskan urusan Kaabah dan juga urusan Mekah diambil alih oleh orang-orang Jurhum. Selepas daripada itu, datanglah untuk tempoh 300 tahun orang-orang Khuza'ah sebelum pemerintahan Kaabah, pengurusan Kaabah dan juga pemerintahan Mekah diambil alih oleh moyang Nabi Qusay bin Kilab. Oleh moyang Nabi Qusay bin Kilab. Selepas Qusay bin Kilab meninggal dunia, dia wariskan pemerintahan Kaabah kepada anak sulungnya yang bernama Abduddar, dan anak keduanya bernama Abdul Manaf. Ketika mana Abdul Manaf anak kedua masih hidup, anak Abdul Manaf adalah moyang Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Ketika mana Abdul Manaf masih hidup, anak kepada Qusay, dia tidak ada masalah dengan abang dia. Dibiarkan abang dia pada waktu itu untuk menguruskan Kaabah dan juga pada waktu itu pemerintahan Mekah. Namun, ketika mana dua beradik ini meninggal dunia, Abdul Manaf dan juga Abduddar, maka disitulah berlakunya perebutan tentang jawatan-jawatan, dan akhirnya pada waktu itu kunci Kaabah dipegang oleh anak-anak Abduddar yang bernama Syaibah. Dan daripada situlah bermulanya kita biasa dengar riwayat sejarah kisah bagaimana kunci Kaabah dipegang oleh Banu Syaibah. Banu Syaibah merupakan antara anak-anak kepada Abduddar. Sehingga ke saat ini, bahkan ketika mana pembukaan kota Mekah, bila Nabi SAW minta dibukakan pintu Kaabah pada tahun yang ke-8 Hijrah, semasa pembukaan kota Mekah, maka pada waktu itu Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu telah mengambil dengan sedikit kasar akan kunci Kaabah daripada pemegangnya Banu Syaibah, iaitu Uthman bin Talhah. Maka diserahkan kepada baginda Nabi SAW. Maka ketika mana selang beberapa ketika turunlah ayat Al-Quran. Pada awalnya beberapa orang daripada kalangan para sahabat minta agar Nabi berikan kepada mereka kunci Kaabah untuk mereka uruskan, untuk mereka menjaga akan Kaabah. Maka turunlah ayat yang kita biasa baca, yang kita biasa dengar, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kamu wahai Muhammad untuk memulangkan amanah kepada ahlinya. Sebahagian para ulama tafsir menafsirkan maksud ayat ini adalah Allah perintahkan Nabi untuk memulangkan kunci Kaabah kepada Banu Syaibah, kepada Uthman bin Talhah, dan ketika mana baginda Nabi SAW serahkan, maka baginda Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Nabi SAW panggil Uthman bin Talhah, Nabi kembalikan kunci ini kepadanya, dan Nabi SAW bersabda, ambillah ini wahai Bani Talhah, termasuklah Banu Syaibah, untuk selama-lamanya, sehingga tidak ada yang akan merebut merampas kunci ini daripada kamu, kecuali itu adalah orang yang zalim. Hadis riwayat Majma'uz Zawaid. Lalu daripada semenjak sabdaan Nabi itu, tak ada raja, tak ada khalifah, tak ada pemerintah yang berani untuk mengambil anak kunci Kaabah daripada keluarga Banu Syaibah, yang mana daripada peristiwa itu Uthman bin Talhah, pemegang kunci Kaabah, bila dia melihat akan Nabi SAW serahkan balik kepada dia, maka dia masuk Islam. Dan keluarga Banu Syaibah ini, mereka tinggal di mana? Mereka tinggal di pintu Banu Syaibah yang kita dah tunjuk sebelum ini, pintu yang Nabi masuk ketika mana orang Quraisy bergaduh pada usia Nabi 35 tahun. Siapakah yang pada waktu itu akan meletakkan Hajarul Aswad pada tempatnya? Kisah tu panjang, saya tak nak ulang balik kisah tersebut. Kita sekadar nak tunjukkan pintu gerbang Banu Syaibah. Kalaulah masih ada gambar dia, pintu gerbang Banu Syaibah. Ini dia, pintu gerbang Banu Syaibah yang terletak berhadapan dengan Kaabah, bersebelahan dengan Telaga Zamzam.
Maka kenapakah pintu itu dikenali sebagai pintu Bani Syaibah ataupun Babu Bani Syaibah? Kerana di kawasan sekitar itulah sebenarnya penduduk-penduduk ataupun ahli keluarga Banu Syaibah hidup. Dan antara orang yang pada waktu itu dia masuk Islam adalah Uthman bin Talhah yang kita telah sebutkan kisahnya tadi. Sehingga ke saat ini, yang memegang anak kunci Kaabah adalah keluarga Banu Syaibah, dan yang terbaru pada zaman ini adalah Salih bin Zainul Abidin daripada Banu Syaibah. Dan saya tak pasti beliau adalah orang yang keberapa, tetapi daripada semenjak Nabi SAW sabdakan itu, ambillah kunci ini wahai Banu Talha ataupun Banu Syaibah, dan untuk selama-lamanya, sehingga tidak ada yang merebut merampasnya daripada kamu kecuali itu adalah orang yang zalim. Maka Banu Syaibah yang memegang kunci Kaabah, sehingga sekarang antara Banu Syaibah yang memegangnya adalah orang yang bernama Salih Zainul Abidin kalau tak silap. Yang sebelum daripada ini Abdul Qadir Asy-Syaibani, dan sekarang ini adalah Salih bin Zainul Abidin, berterusan. Dan Nabi bersabda, tak ada orang yang merampas, yang mengambil kunci Kaabah ini kecuali itu adalah orang zalim. Maka berlalunya pemerintahan demi pemerintahan daripada khilafah Khulafa Ar-Rashidin, disusuli Banu Umayyah, disusuli dengan pada waktu itu oleh Abdullah bin Zubair, kembali kepada Banu Umayyah, kemudian pergi kepada Banu Abbasiyah, dan seterusnya sampailah kepada Khilafah Uthmaniyah, dan sekarang ini sistem beraja keluarga Saud. Sehingga pada waktu ini yang masih memegang anak kunci Kaabah ataupun dalam bahasa Arab disebut Sadanatul Kaabah adalah keluarga Banu Syaibah, dan yang terkini namanya adalah lebih kurang tak silap saya Salih Zainul Abidin. Ini cerita tentang anak kunci Kaabah. Kita lihat ada tak gambar dia? Saya tak pasti ada ke tidak gambar dia. Okey. Ini adalah orang yang sebelum ni, Abdul Qadir Asy-Syaibani. Beliau dah meninggal dunia. Yang sekarang ini adalah Salih Zainul Abidin Asy-Syaibani. Ini adalah Abdul Qadir Asy-Syaibani. Beliau telah meninggal dunia. Beliaulah pemegang kunci Kaabah sebelum daripada ini. Lalu satu kemuliaan yang Nabi berikan kepada keluarga Banu Syaibah, yang Nabi berikan kemuliaan kepada mereka. Ini adalah antara gambaran tentang bagaimanakah kunci Kaabah. Bagaimanakah kunci Kaabah. Kemudian antara gambar dia yang lain adalah, antara gambar-gambar tertulis di situ, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian tertulis dekat bawah itu, siapakah yang buatnya dan sebagainya. Okey. Lalu ini tentang kunci Kaabah. Tentang kunci Kaabah. Lalu yang memegangnya adalah keturunan daripada Uthman bin Talha. Padahal ini adalah satu kemuliaan. Padahal kalaulah kita dah baca dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum, antara orang-orang yang terbunuh banyak ketika mana memegang bendera Quraisy menentang baginda Nabi SAW pada perang Uhud, lebih kurang 12 orang daripada keluarga itu. Maka pada waktu itu adalah daripada keluarga Banu Syaibah. Daripada keluarga Banu Syaibah. Kita dah baca kisahnya dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum, detailnya. Siapakah nama mereka dan siapakah daripada kalangan para sahabat yang membunuh mereka. Namun, mungkin antara sifat baik Uthman bin Talha, kata para ulama, kenapa Allah perintahkan Nabi untuk pulangkan anak kunci Kaabah ini kepada Uthman bin Talha. Kerana kalau kita baca dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum, ketika mana golongan pertama daripada kalangan para sahabat yang nak berhijrah ke Madinah adalah keluarga Abu Salamah. Namun pada waktu itu mereka telah dihalang kerana isteri Abu Salamah, iaitu Ummu Salamah, daripada keluarga Abu Jahal Banu Makhzum dihalang. Maka pada waktu itu Abu Salamah dilepaskan pergi untuk berhijrah, namun isteri dan anaknya tak dibenarkan, ditahan di Mekah, dan orang Quraisy seksa emosi mereka dengan pisahkan. Mak duduk dekat tempat lain, anak duduk dekat tempat lain selama tempoh lebih kurang 6 bulan. Namun bila orang Quraisy tengok
mereka ini tetap berpegang teguh pada iman. Maka akhirnya orang Quraisy, keluarga Abu Jahal Banu Makhzum, dia lepaskan Ummu Salamah untuk berhijrah. Namun pada waktu itu Ummu Salamah terpaksa berhijrah seorang diri. Dia terpaksa berhijrah seorang diri. Lalu pada waktu itu dia berjalan dalam keadaan berjalan kaki, tak ada tunggangan. Dia berjalan kaki keluar daripada Mekah nak menuju ke Madinah kerana suaminya berada di sana. Dan para sahabat pun telah mula berhijrah. Ketika mana dia tiba sahaja di Tan'im, orang yang pada waktu itu bantu dia, walaupun dia belum masuk Islam, adalah Uthman bin Talhah. Uthman bin Talhah kenal bahawa ini adalah isteri kepada Abu Salamah. Maka dia berkata, nak ke mana? Maka Ummu Salamah kata nak menuju ke Madinah. Seorang diri jalan kaki. Padahal waktu itu menempuh perjalanan melalui unta pun memakan masa 5 ke 6 hari. Uthman bin Talhah kata, demi Allah, aku takkan benarkan kamu berseorangan. Maka pada waktu itu dia tuntun, dia suruh Ummu Salamah dan anaknya menunggang unta dia, dan dia bawa unta itu sambil berjalan kaki sampai ke Quba. Ambil masa beberapa hari kerana hanya ada satu unta. Maka Ummu Salamah menunggang unta dan dia pimpin unta itu sampailah ke Quba. Bila sampai di Quba, dia kata, di sinilah suami kamu berada, dan dia pulang seorang diri. Sifat mulia dia, Uthman bin Talhah, walaupun pada waktu itu dia belum masuk Islam. Wallahu a'lam, mungkin disebabkan akhlak dia, sifat dia, akhirnya Allah perintahkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk pulangkan kunci Kaabah kepada beliau, bahkan dengan jaminan bahawa tidak ada sesiapa yang akan mengambil anak kunci Kaabah ini daripada beliau, kecuali itu adalah orang yang zalim. Maka ini adalah kisah anak kunci Kaabah. Sebab itu kata penulis buku, dan ini adalah sebahagian daripada mukjizat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab tugas menguruskan Kaabah, menjaga Kaabah, mengizinkan siapa yang boleh masuk ke dalam Kaabah, sama ada yang nak datang masuk ke dalamnya adalah penguasa ataupun pemimpin masyarakat, semua itu mestilah mendapat izin daripada keluarga Uthman bin Talhah ataupun dikenali sebagai Banu Syaibah sehinggalah ke hari ini. Lalu sebab itu kata penulis buku, kunci sampai sekarang turun-temurun terletak di tangan Banu Syaibah, yang mana panjang kunci Kaabah ini lebih kurang 40 cm dan disimpan dalam bekas yang diperbuat daripada sutera yang dihias dengan emas murni. Lalu disimpan, yang mana kita nampak tadi gambar Abdul Qadir Asy-Syaibani. Kita nampak gambar Abdul Qadir Asy-Syaibani, yang mana kunci itu adalah daripada emas dan disimpan dalam sutera, dalam bekas sutera. Okey. Lalu dekat kunci itu tertulis, sebenarnya kita tak dapat gambaran keseluruhan kunci tadi, tapi kata penulis buku, dekat kunci itu tertulisnya ayat surah An-Nisa ayat 58 yang kita baca tadi, iaitu ayat yang Allah turunkan kepada baginda Nabi, surah An-Nisa ayat 58. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Memerintahkan baginda Nabi memulangkan kunci itu, amanah itu kepada pemilik dia. Lalu tertulis dekat kunci Kaabah itu ayat tersebut. Juga tertulis dekat bahagian lain kunci ini, amara bisun'ihi khadimul haramain asy-syarifain Fahad bin Abdul Aziz Al Saud hafizahullah, yang mana kunci ini telah dibuat atas perintah penjaga ataupun khadam dua tanah suci, Raja Fahad bin Abdul Aziz daripada keluarga Saud, semoga Allah memeliharanya. Lalu ini adalah antara tulisan yang tertulis pada kunci Kaabah. Lalu saya harap sahabat-sahabat dapat sedikit sebanyak sejarah tentang kunci Kaabah. Sejarah dia bagaimana boleh ada pada keluarga Banu Syaibah sehingga ke saat ini, dan bagaimana ianya tak diambil oleh pemerintah dan khalifah serta para raja. Padahal itu adalah
keinginan setiap orang yang mana ingin pada waktu itu keluar masuk ke dalam Baitullah Kaabah dan beribadah padanya. Seterusnya adalah tajuk tentang kiswah Kaabah. Tentang kiswah Kaabah. Lalu siapakah yang mula-mula memakaikan kiswah pada Kaabah? Maksudnya pakaian ataupun kiswah pada Kaabah. Maka di sini ada beberapa pendapat. Pandangan pertama mengatakan orang yang mula-mula meletakkan kiswah, kain kelambu pada Kaabah adalah Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Okey, maka ini adalah pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua, yang meletakkan kain kiswah pada Kaabah adalah raja yang sama yang pada waktu itu meletakkan pintu pada Kaabah, iaitu Raja Yaman As'ad Tubba' Al-Humairi. Ini pandangan yang kedua. As'ad Tubba' Al-Humairi. Kita dah pernah sebut nama dia sebelum ini dalam tajuk tentang pintu Kaabah. Itu pandangan yang kedua. Pandangan yang ketiga, yang mula-mula meletakkan kiswah pada Kaabah adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas daripada pembukaan kota Mekah. Okey. Lalu ini adalah perbezaan pendapat siapakah orang yang mula-mula meletakkan kiswah ataupun memakaikan kain kelambu pada Kaabah. Kemudian kata penulis buku, setelah runtuhnya dinasti Abbasiyah pada tahun 656 Hijrah bersamaan dengan 1258 Masihi, maka kiswah Kaabah dibawa daripada Mesir dan juga Yaman. Maka diimport daripada Mesir dan Yaman khusus untuk kiswah Kaabah. Kerana pada waktu itu, zaman itu, bahkan daripada zaman Nabi, kain-kain daripada Yaman dan daripada Mesir terkenal. Daripada Yaman dan Mesir terkenal. Bahkan pengalaman isteri saya, kerana dia pakai niqab dan dia jual niqab, lalu pengalaman kami juga yang sebelum daripada ini, sebelum daripada ini kami banyak menjual niqab. Last kami jual niqab tahun 2018. Lalu dia punya kain itu sangat luar biasa, lembut, cantik. Kemudian kainnya pada waktu itu kualiti dengan harga yang murah ataupun harga yang berpatutan. Maka sebab itu Yaman terkenal dengan kualiti kain semenjak daripada zaman Nabi SAW. Bahkan kita belajar dalam hadis dan riwayat ketika mana Nabi SAW didafankan, maka pada waktu itu kain kafan Nabi adalah kain yang diperbuat di Yaman. Lalu ketika mana jatuhnya dinasti Abbasiyah, maka pada waktu itu didatangkan kain daripada Yaman dan Mesir khusus untuk membuat kiswah Kaabah. Dah siap jahit dan didatangkan daripada Yaman dan Mesir. Dan kemudian kisahnya panjang bagaimana khilafah Uthmaniyah pada waktu itu mula membuka pejabat khusus untuk urusan kiswah Kaabah. Sehinggalah ketika mana pada zaman keluarga Saud mula memerintah, maka pada waktu itu mereka mula membuka kilang membuat khas kiswah Kaabah di Mekah. Bila? Pada tahun 1392. Pada tahun 1392 maka telah dibina ataupun bersamaan dengan 1972 Masihi, 1392 Hijrah bersamaan dengan 1972, maka Raja Fahad bin Abdul Aziz yang pada waktu itu merupakan putera mahkota, dia telah membuka kilang ataupun tempat membuat kiswah Kaabah khas di Mekah. Lalu di sini kita tunjukkan gambar tentang butiran-butiran kiswah Mekah. Saya tak ada banyak gambar, tapi kita tengok mana yang ada. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey. Ini adalah antara butiran dia. Cuma tulisan dia kecil. Tulisan dia adalah kecil. Ini adalah butiran dia. Berapa banyak emas yang digunakan dan juga berapa banyak butiran dia, ini ada pada ini, cuma dalam bahasa Arab dan tulisannya tak berapa jelas dan kita tak jumpa gambar-gambar dia.
Nanti insya-Allah bila kita jumpa gambar, kita akan ulang balik berkenaan tentang kiswah Kaabah ini. Kemudian apakah tulisan-tulisan yang ada padanya? Ini adalah detail yang mana banyak ayat di sini. Kita mungkin nanti kita kongsikan nanti, ada berbelas ayat di sini. Tulisan-tulisan yang ada di sekitar Baitullah Kaabah. Kemudian insya-Allah nanti pada masa akan datang kita nak berkongsi tentang tempat tawaf. Lalu ini saya ada dapat beberapa gambar lama tentang tempat tawaf. Sebentar, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Gambar-gambar lama tentang tempat tawaf. Ini dia kawasan tempat tawaf ketika mana banjir. Ini adalah kawasan tawaf ketika mana banjir. Saya tak pasti ini gambar daripada tahun bila. Kita nampak bagaimana waktu itu Telaga Zamzam masih ada. Ini adalah kawasan tawaf ketika mana banjir. Sebab itu kita belajar, maka pada waktu itu dibuat syazarwan, batu-batu yang berlekuk ataupun batu-batu yang terkeluar sedikit supaya pada waktu itu Kaabah tidak rosak akibat daripada banjir. Kemudian ini gambar lama Kaabah, gambar lama tempat tawaf. Kita sebenarnya nak tunjuk tempat tawaf. Bagaimana kecil je tempat tawaf. Zaman itu tempat tawaf adalah kecil. Kita nampak di situ ada Hatim, ada Hijri Ismail, dan kemudian ada Rukun Yamani. Kemudian pada waktu itu tempat turun ke Telaga Zamzam masih ada. Maka ini gambar lama. Sekarang ni tempat tawaf dah besar pun tak muat-muat lagi, sampai ada bertingkat-tingkat. Dulu tempat tawaf hanya banyak ni sahaja. Ini tempat tawaf gambar dulu. Kemudian pernah seketika orang-orang yang pernah ada pengalaman tawaf dekat yang tempat sementara ini, yang mana ini adalah tempat tawaf sementara yang dibuat ketika mana adanya renovation pada bahagian bawah tempat tawaf, maka dia buat tempat tawaf yang ini dan kemudian telah dibuka. Lalu insya-Allah kita akan bila kita jumpa gambar, kita akan ulang balik tentang kiswah. Namun kita dah mula masuk tentang tempat tawaf ataupun dalam bahasa Arab dikenali sebagai mataf. Insya-Allah kita akan ceritakan tentang tajuk mataf insya-Allah. Dan kemudian kita akan cerita tentang perkara-perkara yang lain. Moga-moga bermanfaat. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang bersama dalam tempoh 30 minit ini. Moga Allah balas dengan sebaik-baik ganjaran. Jumpa lagi pada pertemuan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sahabat-sahabat yang mana ingin untuk membuat ibadah kurban di Mekah, maka boleh tekan link yang ada di ruang komen. Jumpa lagi pada pertemuan yang lain insya-Allah.